Okey, salam sejahtera kepada semua pelajar yang menonton video cikgu pada hari ini. Okey, disebabkan kita telah dilanda pandemik yang agak teruk pada kali ini, jadi mungkin kita akan meneruskan pembelajaran dari rumah lah untuk beberapa minggu yang akan datang ni, termasuk minggu ni. Okey, sebenarnya minggu ni sudah masuk minggu ketiga untuk khusus cikgu ni quality control, sebab minggu pertama cikgu terlibat dengan cikgu ada kursus, jadi tidak dapat masuk kelas. Minggu kedua, minggu lepas kita dikejutkan dengan berita pandemik lah. Kemudian minggu ni kita terpaksa teruskan. So tujuan cikgu video ni adalah untuk sebagai panduan kamulah, di mana cikgu akan terangkan secara teori dulu berkenaan dengan kursus cikgu ni. Okay. So cikgu harap yang berada di rumah ataupun yang berada di asrama pastikan dan teruskan mematuhi SOP yang betul, jaga kesihatan betul-betul, sebab penyakit yang kita hadapi sekarang ni, pandemik yang kita hadapi sekarang ni, dia tiada ubatnya. Hanya dengan menjaga kesihatan diri sendiri sahajalah dan elakkan untuk keluar di mana-mana yang boleh membahayakan kamulah. Okey, cikgu harap semua sihat dan masih dapat menonton video cikgu sekarang ni. Okey, so kali ini cikgu akan buat recording video menggunakan Zoom kerana cikgu tak dapat mencari apps yang sesuai untuk membuat pembelajaran ni lah. So kita tak akan ada sesi Google Meet yang live sebab cikgu faham banyak yang mempunyai kekangan dari segi data, dari segi internet. Jadi cikgu akan buat video yang dirakamkan hari sebelum untuk menjadi panduan kamu untuk membuat tugasan yang cikgu akan bagilah. Okey, cikgu akan mula share screen. Okey. So, yang pertama kali cikgu nak kenalkan adalah kamu punya, sebentar, adalah kamu punya KSKV. Okey. So, KSKV adalah sesuatu benda yang penting lah untuk cikgu terangkan sebelum kita mula untuk mempelajari kursus ini. So, kursus yang akan cikgu ajar untuk semester ni, okay, cikgu rasa kamu tak tahu lagi sebab cikgu belum terangkan lagi, cikgu belum sempat masuk kelas lagi. So, kursus yang akan dipelajari adalah Electronic Product Quality Control dengan kod ETN 3013. Okay. So, kalau biasanya cikgu akan bagi singkatan lah quality control ataupun kawalan kualiti, okay, dalam bahasa Melayu. Kawalan kualiti produk elektronik. Okay. So, contact hour ataupun masa kuliah kita face to face adalah sebanyak 8 jam seminggu. Di mana hari Selasa iaitu pukul 8.30 sampai pukul 12.30, 4 jam. Dan hari Khamis daripada pukul 7.30 sehingga 11.30, 4 jam juga. Okay. So biasanya untuk 4 jam kita akan bahagikanlah 1 jam untuk teori, dan hari Selasa 1 jam untuk teori, 3 jam untuk amali, dan hari Khamis pun sama, 1 jam untuk teori, 3 jam untuk amali. Itu adalah untuk bersemuka lah. Okay. Untuk khusus quality control, kita ada 4 topik yang akan dipelajari. Pertama, identify electronic product quality control requirement ataupun mengenal pasti keperluan kawalan kualiti produk elektronik. Yang kedua adalah prepare electronic quality control activities requirement, iaitu menyediakan keperluan aktiviti dalam kawalan kualiti produk elektronik. Kemudian kita perform ataupun membuat kawalan kualiti dalam produk elektronik. Yang last sekali, report inspection result to superior, di mana kita akan mempelajari macam mana kita nak buat laporan daripada aktiviti kawalan kualiti yang kita buat. Okay.
So dekat sini basically dia terangkan apa yang kamu kena tahu, berapa jam. Okay, di sini cakap 2 jam. Satu minggu ada 8 jam. Okay. So 2 jam untuk amali dan 6 jam untuk teori. 2 jam untuk teori dan 6 jam untuk amali. Okay, lecture ni teori, practical ni amali. Okay, ni adalah dia punya content standard. Topik yang pertama, apa yang kamu kena tahu. Products, contohnya product specification, inspection, method inspection, bill of material ataupun BOM, tools yang akan digunakan dan related standard ataupun kaedah piawaian lah, piawaian ataupun standard yang akan digunakan. Okay, topik kedua, kita akan ada sama juga quality control standard, safety dan precaution, product spec, method of inspection dan bill of material dan juga peralatan yang digunakan. Topik yang ketiga, perform electronic quality control, di mana kamu kena inspect bill of material, inspect dia punya function, physical, safety, packaging. Okay. Dalam inspection ada beberapa method, contohnya random, sampling dan juga by batch. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah report inspection result to superior. Okay, so kamu kena lebih kepada ada checklist sheet, ada inspection result dan juga acknowledgement procedure. Dekat topik keempat ni lebih kepada kita buat laporan lah. Laporan secara bertype. Okay. So untuk quality control kali ni, kita akan banyak menggunakan komputer dan juga ataupun laptop lah kepada pelajar yang ada laptop. Setiap kali kelas cikgu hari Selasa dan hari Khamis, boleh bawa laptop pergi kelas. Dan juga yang tak ada laptop, kita ada PC dekat bengkel. Okay, kita ada 10 PC. So total yang kita, Cikgu Lidah hari tu bagi tahu, kamu ada 10 orang yang ada 10 laptop kan. 10 orang yang ada laptop dan 10 lagi ada laptop bengkel. So lagi 4 orang dia kena share lah antara kawan-kawan dia untuk membuat aktiviti yang akan kita buat lah untuk khusus ni. Okay, so ni. Okay, sudah selesai untuk pengenalan kepada KSKV. Okay, and then cikgu juga nak memperkenalkan Google Site. Okay, Google Site yang cikgu telah buat untuk kawalan kualiti produk elektronik. So di sini cikgu akan letakkan semua nota-nota dan juga tugasan. Okay. Dan juga pengumuman lah. Kamu boleh save dekat kamu punya WhatsApp. Cikgu akan bagi link ni. So untuk membuat tugasan ataupun membuat ulang kaji, nanti masa PA kamu boleh rujuk dekat sini lah. Okay. So cikgu juga sertakan jadual waktu untuk khusus cikgu. Okay, jadual waktu ni kita ada 2 versi lah. Yang pertama bersemuka, yang macam dalam jadual waktu kamu. Hari Selasa dan hari Khamis, dan juga sesi pembelajaran dari rumah ataupun PDR, okay, secara online. Okay, so secara online ni kita lebih kepada banyak tugasan teori sahajalah, iaitu Google Form. Dan juga mungkin quiz ataupun ujian. Okay, so pembelajaran teori contohnya, cikgu akan letak nota, kertas penerangan, video penerangan, kertas tugasan dan pelbagai lagi lah. Kamu just boleh tekan link. Okay, contohnya tekan link dekat sini, dia akan direct pergi kertas penerangan. Okay, so dia boleh juga diakses menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Okay, ada juga pembelajaran amali di sini, tapi cikgu belum update lagi. So setakat ini hanya pembelajaran teori sahaja. Okay, so untuk apa-apa pengumuman tolong rujuk pada laman utama. Okay, so kita teruskan dengan kertas penerangan.
Okay, untuk kali ini cikgu akan sediakan nota dalam bentuk slide kerana itu adalah salah satu aktiviti yang cikgu akan bagi kepada kamu. Okay, untuk menyediakan slide sendiri, cikgu akan bahagikan kepada beberapa kumpulan di mana kamu akan sediakan slide berdasarkan nota yang cikgu bagilah. Tapi slide kamu kena dalam bentuk peta minda. Okay, supaya senang difahami, terutamanya bila dekat nak PA nantilah. So, setiap kumpulan akan dibahagi kepada topik-topik tertentu lah. Okay, kita tengok dulu untuk topik yang pertama iaitu Identify Electronic Product Quality Control Requirement. Okay, mengenal pasti keperluan produk kawalan kualiti produk elektronik. Okay. So, untuk tahu lebih lanjut tentang khusus, kamu kena tahu definisi kawalan kualiti produk. Okay. Jadi kamu kena tahu betul-betul lah apa definisi dia, apa maksud kawalan kualiti. Okay. So, apa tujuan adalah untuk menjalankan kawalan produk mengikut spesifikasi, mengikut manual, kilang dan spesifikasi. Okay. So, ini kamu boleh baca sendiri apa definisi dia. Kaki tangan komputer dalam kawalan produk akan dapat mengenal pasti spesifikasi produk, menjalankan fungsi spek produk, mentafsir hasil pemeriksaan dan menyediakan laporan pemeriksaan. So, daripada kawalan kualiti, aktiviti kawalan kualiti tadi, kita dapat mengenal pasti spek dia apa, kita dapat menjalankan fungsi spek, mentafsir hasil pemeriksaan dan juga last sekali kita boleh sediakan laporan. So, apa maksud spesifikasi produk? Okay. So, seperti yang kamu tahu, produk itu adalah output yang dihasilkan suatu aktiviti atau proses lah. Produk dibahagikan kepada beberapa jenis, ada juga perkhidmatan, okay, seperti gunting rambut, perkakasan, hardware dan bahan-bahan yang diproses lah, dan juga perisian. Okay, software juga ada. Okay, spesifikasi disingkatkan sebagai spek. Okay, yang dipenuhi oleh bahan, mereka bentuk produk dan atau perkhidmatan. So, perkhidmatan juga adalah salah satu produk. Okay. Okay, sekiranya bahan, produk atau perkhidmatan gagal untuk memenuhi satu atau lebih daripada spesifikasi, ia boleh dirujuk sebagai tidak menempati spek. Okay, itu adalah secara ringkas apa itu spesifikasi produk lah. Okay, cikgu minta kamu baca apa yang telah diterangkan dekat sini. So, spesifikasi suatu produk mesti menepati keperluan pengguna, ada reka bentuk produk dan juga keselamatan. Okay, ini adalah contoh spesifikasi untuk komputer. Berapa bateri status dia, prosesor. Okay. Ini contoh spesifikasi untuk penerima radio. Okay, ada dimension, weight, frequency range, active power, antena dan sebagainya. Ini contoh spesifikasi untuk penerima TV. So, dia ada gambar sekali lah. So, kalau kamu jumpa lampiran ini pada apa-apa barang ataupun produk yang kamu beli, ini adalah contoh spesifikasi. Itu adalah spesifikasi produk tersebut. Okay, ini adalah DVD player. Contohnya, camera specification untuk CCTV. Spesifikasi untuk PA system ataupun sistem siar raya. Okay, contohnya number of channel ada 5 channel, 1 for chairman, 4 channel for delegates. Contohnya. Spesifikasi untuk meter pelbagai ataupun multimeter. Spesifikasi untuk osiloskop. Okay, so semua produk elektronik yang kita guna, dia haruslah mempunyai
spesifikasi. Walaupun produk itu made in China ataupun di mana-mana kau beli, kan dia mesti come with spesifikasi, spek lah. Okay, apa tujuan mewujudkan spek ini? Okay, so tujuannya adalah untuk mentakrif keperluan sesuatu produk akhir dengan jelas. So, kedua-dua pihak, sama ada engineer, jurutera ataupun pelanggan, dia boleh guna spek itu untuk tengok sama ada produk itu okey ataupun tidak. Okay, ini adalah contoh apa tujuannya, siapa, bila, mengapa, bersusah payah mencipta spesifikasi produk. Okay, dia adalah untuk menjimatkan masa, mendapatkan penyelarasan, menyediakan asas okay, bagi plan ujian prototipe. So, jadual spesifikasi ada syarat am, keperluan khas ataupun prestasi diterima. Okay, bagaimana kriteria penilaian spesifikasi produk dilakukan? Okay, so spesifikasi produk menggunakan senarai semak SMART lah. Itu mesti spesifik, mesti measurable, attainable, result oriented ataupun time bound. Itu dah SMART. Okay, boleh baca sendiri detail setiap SMART. Prosedur pemeriksaan. Seterusnya, prosedur pemeriksaan, inspection procedure. So, prosedur pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan spek yang kamu terima. Okay, kenapa pemeriksaan dilakukan? Okay, ada beberapa contoh kenapa. Kemudian dalam pemeriksaan juga ada pengujian. Okay, kenapa pengujian dilakukan? Ia adalah untuk mengesan kesilapan yang tidak dilihat ataupun tidak dijumpai semasa pemeriksaan visual. Okay, kemudian ada pengujian kebocoran. Okay, dia juga nyatakan tindakan yang dihasil daripada pemeriksaan dan juga ujian. Penyimpanan rekod. Okay, penyimpanan rekod perlu dikekalkan termasuk pendaftaran untuk semua peralatan, rekod untuk pemeriksaan dan rekod membaiki peralatan. Okay. Ini kita tengok kepada kaedah pemeriksaan ataupun method of inspection. Ada beberapa kaedah yang digunakan. Yang pertama adalah pemeriksaan secara visual. Kamu visual maksudnya kamu menggunakan deria kamulah, sama ada penglihatan, pendengaran, sentuhan dan bau. Okay, itu adalah pemeriksaan visual. Kemudian menggunakan persampelan, kamu ambil beberapa sampel secara awak bagi mewakili satu kumpulan, okay, ataupun satu lot produk. Okay, jika sampel yang diperiksa mematuhi piawaian, so lot ataupun keseluruhan produk tersebut akan diterimalah. Okay, dan juga pemeriksaan secara menyeluruh. Okay, ini adalah contoh borang pemeriksaan secara menyeluruh lah. Okay, kalau dekat industri, dia biasanya menggunakan persampelan. Dia ambil beberapa sampel secara rawak dan dia test. Okay, kalau sampel tersebut tak okey, satu lot ataupun keseluruhan produk itu akan di-reject lah. Tapi kalau satu sampel tersebut okey, jadi satu lot ataupun satu kumpulan produk yang sama akan diterima. Okay, ini contoh lain-lain pemeriksaan. Okay, kita tengok kepada bahan mentah ataupun bill of materials ataupun BOM. Kalau kamu kerja di industri nanti kamu akan selalu dengar perkataan ini lah, BOM ataupun bills of material. Dikenali sebagai bilangan bahan mentah. Okay. So, dia menunjukkan senarai bahan mentah, sub pemasangan, perhimpunan perantara, subkomponen bahagian dan kuantiti. Okay. So, apa yang perlu dinyatakan pada BOM?
Ada BOM level, part number, part name, phase, description, quantity, unit of measure, procurement type, reference designators, dan juga BOM notes. Okay. So, bila kamu nak membuat sesuatu produk, kamu kena ada list of BOM ataupun bill of materials. Okay. Sebab itu adalah resipi formula lah ataupun senarai ramuan yang kamu perlukan untuk membuat sesuatu produk tersebut. Okay, ini adalah contoh BOM lah. Contoh BOM untuk buat trolley. Okay, trolley macam mana dibuat? Dia ada wheel housing, dia ada bolt, dia ada nut, dia dan pelbagai lah. Itu adalah contoh bills of material. Okay, kita pergi kepada seterusnya, peralatan pengujian dan alatan tangan yang digunakan. Okay, ini biasa kita dengar lah, apa peralatan yang selalu digunakan. Okay, kita perlu menggunakan peralatan dengan betul. Okay, maksudnya peralatan yang kita gunakan perlu betul lah untuk mencegah kemalangan dan kerosakan pada peralatan elektronik dan kepada juruteknik yang buat. Okay. So, alatan tangan mesti mengandungi semua peralatan diperlukan untuk melaksanakan kerja kawalan kualiti produk seperti alat ESD, electrostatic discharge, alatan tangan, alat pembersihan dan juga alat pengesan kerosakan. Okey. Apa contoh ESD? Okey, ini adalah contoh peralatan ESD, okey, ataupun electrostatic discharge. Okey, dia adalah penting untuk mengelakkan sebarang discharge elektrik lah yang boleh merosakkan komponen ataupun merosakkan produk elektronik. So, sebab tu dia dikatakan sebagai tali pergelangan anti-statik, dia anti ESD. Okay. Okay, contoh tikar anti-statik, dia berwarna hijau. So, alatan tangan ni kamu biasa tengoklah, ada pemutar skru. So, alatan yang kamu gunakan perlulah sama dengan dia punya fungsi. Okay, ada pelayar dan sebagainya lah. Okay, alat pembersihan digunakan untuk memastikan komponen ataupun peralatan elektronik tidak rosak semasa pembersihan lah. So, alat pembersihan perlu sesuai dengan perlu sesuai dengan produk yang kita gunakan. Okay, kemudian alat ujian mengesan kerosakan. Okay, tadi alatan tangan, sekarang ni adalah alat ujian. Okay, seperti multimeter, CCTV tester untuk penguji kamera. Okay, dan juga alat uji kabel untuk menguji kabel ataupun kabel tester. Peralatan lain yang boleh kita gunakan seperti oscilloscope, function generator, audio generator. Okay, kita pergi kepada standard ataupun piawaian yang berkaitan. Okay, so biasanya kita ada MSISO 9001/2008 ataupun Sistem Pengurusan Kualiti QMS. Okay. So, ini adalah contoh-contoh sistem yang digunakan lah, standard kebangsaan, standard antarabangsa. Yang ini adalah untuk sistem pengurusan kualiti. Okay, yang kedua adalah sistem pengurusan alam sekitar. MSISO 14001/2004. Okay. Kemudian kita ada sistem pengurusan tenaga. MSISO 50001/2011. Dan juga SIRIM. Okay, semua orang pasti tahu SIRIM itu apalah. Setiap barang elektrik yang kita gunakan ataupun produk-produk elektronik dan elektrik mesti ada cap SIRIM untuk memastikan produk itu selamat digunakan. Okay, itu saja untuk topik yang pertama sudah selesai. Jadi ada beberapa soalan yang kamu kena selesaikan nantilah.
So, cikgu akan masukkan ni dalam tugasan secara Google Form nanti. Okey. So, selepas kamu tengok video ni nanti, cikgu minta kamu untuk pergi ke link yang cikgu akan bagi, iaitu Google Form. Okey. Google Form yang ni, so tolong jawab dengan betul. Hanya ada 5 soalan sahaja. Okey, kamu kena nyatakan email address. Email address kena betul lah. Nama penuh dalam huruf besar dan juga nombor handphone. Okey, hanya 5 soalan objektif sahaja. Ini bahagian 1. Bahagian kedua kita akan buat pada hari Khamis nanti. Okey, menggunakan kertas penerangan yang sama. Kertas penerangan 1 yang samalah. Okey. So, in case kepada pelajar yang tak dapat nak tengok video cikgu ni nanti, kamu just boleh pergi ke Google Site yang cikgu sediakan, pergi pembelajaran teori dan tengok dekat nota sinilah, kertas penerangan kompetensi 1. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada minggu ini. Cikgu harap video ini membantu kamulah untuk kamu buat tugasan esok, hari Selasa dan juga hari Khamis nanti. Okey, cikgu akan buat video yang seterusnya untuk minggu hadapan. Okey, itu sahaja. Stay safe dan jaga diri.